Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baik, pada pagi ini kita buka dulu kelas secara atas talian kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Baik, kita dah sentuh tajuk kita masuk bab yang baru semalam, iaitu psychoactive substance. Psychoactive substance effect, itu kesan kepada bahan-bahan psikoaktif. Jadi kita dah bincang beberapa aspek kesan. Jadi sebelum tu pelajar-pelajar boleh rujuk nota untuk kita sama-sama kita bincangkan tajuk yang kita akan bentangkan pada pagi ini. So boleh nampak slide? Boleh nampak. Boleh. Ya. Baik, semalam kita dah bentang berkaitan dengan substance effect. Jadi kita tengok kepada empat kategori empat kategori yang boleh mempengaruhi atau empat faktor yang boleh mempengaruhi kesan terhadap mempengaruhi kesan dadah kepada manusia. Pertama, kita dah bincang semalam berkaitan dengan characteristics of drugs. Maksudnya apakah ciri-ciri dadah tersebut yang boleh mempengaruhi. Dan kita semalam juga telah bincang sikit berkaitan dengan the physiological function. Dan hari ini kita akan pergi masuk lebih dalam berkaitan dengan the physiological functioning. And then kita akan go through dengan the psychological state and the social culture environment. Dan kita dah bincang semalam bagaimana jenis-jenis dadah itu memberikan kesan. Sebab kita tahu dadah ni akan memberi 3 kesan utama kepada pengguna ataupun kepada individu. Yang pertama, dia beri kesan kepada yang dipanggil depression. Depression ni bagi ketenangan ataupun dia slow down atau dia downkan kita punya pergerakan. Dan ini dadah ni kita panggil dadah jenis depression ataupun setengah bahasa kita panggil dadah jenis penekan. Atau maksudnya dadah yang jenis yang beri keterangan kepada sistem saraf pusat kita. Dadah-dadah contoh bahan-bahan psikoaktif yang di bawah kategori depression ni atau memberi kesan efek depression ni adalah dadah jenis alkohol, opiat, benzodiazepine, dan banyak juga dalam bidang perubatan. Kadang-kadang ubat seperti Xanax, banyak lagi lah nama-nama, tapi bila ubat Xanax digunakan sebagai anti depression ataupun orang yang tak boleh nak tidur. Insomnia drugs tu. Jadi dia bagi kita lemah. Ada juga setengah ubat bius anestesis yang digunakan dadah jenis ini untuk memberi ketenangan kepada individu. Seterusnya, dadah jenis halusinogen yang mana dia mengherot-berotkan ataupun mengubah realiti. Okey, seolah-olah dia tidak ada dalam dunia realiti, dia ada dalam dunia dia. Okey, dia khayal, biasa istilah kita dia khayal khoya aje. Dia tiba ketahui seorang diri, dia macam tak tahu apa yang dia lakukan. Sebab dadah membuatkan dia hilang kewarasan dan dia hilang daripada dia punya rasa dalam dunia realiti tu. Dan yang terakhir sekali, type of drug effect adalah dari segi stimulan. Stimulan ni iaitu dia stimulate lah jadi dia akan membuatkan kita lebih alert. Dan kadang-kadang bila kita ambil ubat ni kita rasa bertenaga dan rasa tak nak tidur. Biasanya yang mengambil ni adalah atlet, artis ataupun mereka yang kerja macam kerja yang ada shift lah. Contohnya kata nelayan macam pil kuda, sejenis amfetamin kan. Pil kuda ni digunakan oleh nelayan untuk berjaga malam. Dan apa kesan dia adalah dia bergantunglah kepada bahan tersebut. Itu kesan dia. Yang keempat juga characteristic of drug. Characteristic of drug juga kita lihat yang mempengaruhi jenis dadah itu. Pertama, type of drug. Yang kedua tadi kita dah katakan characteristic of drug tadi tu, iaitu baca dos yang diambil. Jadi kalau biasanya ubat ni, dadah ni atau bahan ini nak tahu sama ada dos yang diperlukan oleh badan ini, biasanya dikeluarkan oleh ahli farmasi ataupun doktor lah, pegawai perubatan. Jadi dia bagi dos. Tapi yang menyebabkan kadang-kadang yang kita overdose ni apabila kita mengambil
lebih daripada keperluan badan. Contohnya kalau katakan sini kita mengambil alkohol. Kalau kita mengambil dalam dalam kuantiti sedikit, dia boleh beri ketenangan lah, ataupun dia menghilangkan rasa kebimbangan. Tapi kalau dia higher dose, dia akan buat kita macam loya, menua muntah dan kadang-kadang boleh menyebabkan kematian. Yang kedua, kesan itu juga dia bergantung kepada komposisi bahan-bahan yang terkandung dalam dadah tersebut. Kadang-kadang mungkin kandungan dadah dia sikit, tapi mungkin dia ada campuran tepung banyak. Macam contoh kalau kita makan keropok lekor lah kan, kandungan ikan banyak ke tepung banyak. Jadi kalau kandungan ikan dia banyak, rasa ikan banyak lah. Kalau rasa tepung banyak, mungkin dia rasa lebih liat. Jadi begitulah yang dimaksudkan dengan dadah tersebut. Jadi komposisi kandungan dadah ingredient dalam sesuatu dadah tersebut juga memberi kesan kepada pengguna. Yang ketiga, kerapan dalam penggunaannya. Lebih banyak kerap kita gunakan, lagi memberi kesan lah. Lebih memberi kesan kepada individu tersebut. Dan akhirnya bagaimana kita mengambilnya, cara route of administration ni, cara kita mengambil. Biasanya common the three most common method adalah kita mengambil melalui menelan, inject dan kita sedut menggunakan hidung. Ini adalah cara-cara yang mudah dan kesan yang paling lambat sekali adalah kita menelan. Yang kesan paling cepat adalah inhalation itu menyedut dengan menggunakan hidung ataupun mulut, dan inject maksudnya masuk ke dalam kita punya saluran darah. Inject dia panggil intravenous lah. Biasanya intravenous maksudnya masuk dalam saluran darah. Dan hari ni kita nak masuk pula berkaitan dengan physiological functioning of the user. Jadi dia ada boleh memberikan suatu kesan yang secara direct ataupun indirect. Dia ada beri kesan direct atau indirect. Jadi direct change is the result of chemical action on the cell, tissue, organ and system of the user. Maknanya kita rasa macam mudah nak marah, lepas tu kita rasa berjaga-jaga, dan dia menyebabkan merosakkan sistem biologi, sistem biologi yang ada pada badan kita. Itu adalah direct change kepada kesan apabila kita ambil dadah tu dari segi fisiologi. Maknanya kita ambil dadah kita tu merasa kesan tu serta-merta. Contoh tadi kita lebih rasa macam mudah marah, kita boleh fokus, kita boleh mengantuk dan dia macam kita khayal. Itu adalah kesan secara langsung yang berkaitan dengan fisiologikal. Jadi kesan indirect iaitu mengambil masa yang lama apabila dia menyebabkan ada penyakit-penyakit lain. Dia merosakkan sistem tubuh kita. Contohnya kalau kita mengambil dadah, mungkin kita akan mendapat mudah diserang penyakit TB, penyakit kanser hati. Jadi kita ada penyakit kanser paru-paru. Kalau kita mengambil rokok, itu adalah kesan indirect influence. Maksudnya kesan jangka panjang. Dan kita boleh lihat dalam segi physiological functioning of user, kita melihat kepada ada dua bahagian. Satu dipanggil pharmacokinetic, PK, satu lagi pharmacodynamic. Apa yang dimaksudkan dengan pharmacokinetic? Iaitu satu yang dikatakan bagaimana dadah itu memberi kesan kepada badan dia. Bagaimana pharmacokinetic ini adalah study of how organism affect the drug. Itu macam mana dadah itu memberi kesan kepada sistem tubuh badan dan juga mikroorganisma yang terdapat dalam badan kita. Jadi macam mana dia akan melihat macam mana body absorb, macam mana dia menyerap dadah tersebut, macam mana distribution, maksudnya disebarkan, macam mana dia mempengaruhi metabolism kita dan excite, dan macam mana juga dia mempengaruhi exertion ni, maksudnya bagaimana dia menyebabkan dadah itu dibuang dalam badan kita. Exertion excretion ni maksudnya macam mana dia dibuang melalui urinary ke. Ini dikaji dadah ini dari perspektif pharmacokinetic. Jadi kita juga boleh melihat dari kesan fisiologikal dilihat dari segi pharmacodynamic. Jadi dia study of how drug affect the organism. How drug produces effect our purpose and neurology functioning of the user. Jadi kita lihat juga dadah ini bukan saja kita lihat dari segi pharmacokinetic, maksud yang memberi kesan terhadap tubuh, tapi juga dilihat bagaimana dia menyebabkan adanya neurologic function of the user. Jadi macam mana kita lihat pharmacodynamic ni,
neuron transmitter dalam otak kita. Macam mana dia beri kesan. Itu adalah antara yang kita lihat kesan dia. Mari kita tengok. Ini pharmacokinetic. Pharmacokinetic ni kita lihat bagaimana dia proses, macam mana dia masuk dalam darah kita. Kan macam contoh kita makan ubat paracetamol. Macam mana paracetamol yang kita makan tu boleh mengurangkan perasaan rasa kurang sakit atau demam. Ataupun kita ambil dipanggil ubat tahan sakit, painkiller kan. Kita sakit gigi ke ataupun kita lenguh-lenguh, tubuh badan doktor biasanya bagi kita painkiller. Ubat tahan sakit. Jadi bila kita masuk, jadi kita tengok macam mana dadah itu dimasukkan dalam, dikaji. Sama ada secara oral ke, injection ke ataupun inhalation. Jadi macam-macam kaedah lah dadah itu dimasukkan dalam badan ataupun ubat lah, bahan itu dimasukkan dalam badan. Jadi dia kaji berkaitan dengan distribution. Maksudnya distribution ni maksudnya the diffusion of dissemination of the substance to the fluid at the tissue of the body. Macam mana dadah itu ataupun bahan tersebut disebarkan masuk ke dalam tubuh badan manusia. Secara oral ke, secara injection ke, intravenous ataupun inhalation. Distribution ni maksudnya dispersion, dissemination. Macam mana disebarkan pula fluid tissue tu ke dalam badan. Ini kita cari asas lah. Jadi secara asas kita tak pergi secara detail. Jadi macam mana pula dia kesan melalui metabolisme. Jadi the recognition by the organism that a foreign substance is present and the irreversible transformation of parent compound into doctor and metabolism. Maksudnya dia kaji juga bagaimana kadang-kadang kesan dadah ataupun psikoaktif tu boleh memberi kesan metabolism. Maksudnya dia boleh bawa kepada anak, macam dia boleh memberi orang kata kesan sampingan kepada DNA kita dan genetik kita, dan dia boleh beri kesan kepada anak tersebut. Ini kajian-kajian dia lah, tapi kita tak bincang secara mendalam. Cuma kita faham bila kita kata pharmacokinetic, dia adalah berkaitan dengan dia satu kajian bagaimana darah itu memberi kesan terhadap tubuh badan kita lah, tubuh badan kita. Dia berkaitan dengan absorption, macam mana dia diambil ataupun bagaimana darah itu masuk dalam badan, macam mana disebarkan, macam mana dia memegang metabolisme kita, dan macam mana dia dibuang. Excretion ni maksudnya macam mana darah itu dibuang, mungkin melalui urination, defecation, expiratory and perspiration. Macam tu lah maksudnya. Dan pharmacodynamic, yang ni jadi dia ada 7. Dia ada 7 kaedah pharmacodynamic. Yang pertama sekali, stimulate action through direct receptor agonism and downstream the effect. Maknanya dia boleh stimulate, dadah tu boleh stimulate, dan ataupun dadah itu jenis agonis. Agonis ni maksudnya dia depress ataupun dia blocking. Di blocking tu dia panggil antagonis. Jadi stabilization action, the drugs since neither as a stimulant or depression, some drugs possess receptor activity that allow them to stabilize general receptor activation, like buprenorphine in opiate depend individual or process the schizophrenia, all depending on dose and the recipient. Jadi dia boleh juga bertindak sebagai exchanging, iaitu replacing substance or accumulating them to form a reserve, glycogen dan storage. And then dia juga boleh memberi kesan direct beneficial chemical reaction as a free radical scavenging and direct harmful chemical reaction with the might result in damage and destruction of the cell to induce toxin and later damage. Jadi kita lihat bahawa dadah-dadah ni boleh memberi 7 kesan lah. 7 kesan kepada tubuh badan kita. Yang pertama, dia boleh stimulate, dia boleh depress, dia boleh blocking, dia boleh menstabilkan. Menstabilkan kita punya tindakan. Lepas tu mungkin dia exchange, dia ubah sesuatu bahan tersebut, atau direct beneficial chemical reaction. And then direct harmful. Jadi pelajar yang ni, pelajar perlu tahu sajalah, tapi tak perlu detail. Tapi yang perlu tahu, ini yang berlaku dalam tubuh badan kita. Yang ni adalah yang penting. Yang ini tadi pelajar perlu just tahu berkaitan dengan sedikit saja berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan pharmacodynamic
dan apa yang dikatakan dengan pharmacokinetic. Okey. Sikit je lah. Cuma yang ni yang penting pelajar perlu tahu bagaimana dalam otak kita apabila kita mengambil bahan suatu bahan psikoaktif, bagaimana dia mempengaruhi sistem kita punya sistem neurobiologi, iaitu sistem otak kita berfungsi. Yang mana sistem otak kita berfungsi ni disebabkan chemical ataupun mesej-mesej yang disampaikan kepada otak kita yang disampaikan oleh neuron tadi tu. Ni neuron kita dalam otak ni, sel otak kita. Jadi dalam sel otak kita ni ada dia panggil neuron transmitter. Neuron transmitter. Ingat, dalam otak kita dia ada satu sel otak yang dipanggil neuron tadi tu. So neuron ni adalah macam mesej yang menghantarlah signal-signal. Contohnya kalau kita rasa mengantuk, jadi dia sebenarnya ada satu signal yang dihantar kepada otak kita. Contohnya hari ni pelajar dengar kan, dengar mesej tu. Jadi ada signal yang hantar kepada otak kita dan mentafsirkan benda tu melalui otak. Contoh cikgu cakap A. Jadi sampai kepada awak terima. Jadi yang menghantar mesej tu ke otak adalah satu sel saraf otak yang dipanggil neuron tadi tu. So dalam neuron yang bawah tu, yang menghantar mesej tu ada satu yang dipanggil neuron transmitter. Neuron transmitter. Dan neuron transmitter ni dia banyak. Tapi cuma kita perlu tahu 8 saja. Ini yang biasalah, yang normal. Tapi yang kita perlu tahu 8. Jadi ini ada sel neuron dia. Contoh kan, kalau kata dadah ni, dia ada bagi kesan gembira pada kita. Jadi dia bagi kesan yang membuatkan kita rasa gembira. Dan gembira ni ada satu sel yang dipanggil neuron transmitter. Neuron transmitter tu dipanggil dopamin. Dopamin. Jadi kamu tengok dopamin tu dirembeskan melalui sel body. Ni sel body kita. Kalau kita tengok neuron ni adalah sel body. Dibagi ke terminal button. Ini terminal button. Ni dipanggil dendrit end. Kepada axon, lepas tu pergi dopamin dia release dekat terminal button ni dan disambung oleh ni dendrit ni kan. Jadi kat sini lah berlaku pertukaran mesej tu. Dopamin tu dirembeskan. Jika berlaku seseorang itu mengambil contoh dadah jenis opiat ataupun morfin, dia akan stimulate ataupun dia akan merangsang pengeluaran dopamin tu dengan banyak, menyebabkan seseorang itu merasa terlalu gembira lah, euforia tadi tu. Kalau ingat lagi, kalau kita tengok neurobiological neurobiological addiction tu, kita lihat bagaimana dadah tu ada dua jenis, satu agonis, satu antagonis kan. Satu sedatif, satu stimulan. Ada dadah yang stimulate, dia keluarkan neuron transmitter tu banyak kan, membuatkan kita rasa gembira. Kalau macam dadah depression tu, dia block supaya kita tak berfikir dah, kita stop, kita pause. Macam overthinking kan. Dia bagi ubat jenis depression, contohnya dia bagi ubat anti depression, kita pause. Jadi dia menyekat supaya chemical tu keluar, disekat. Ini yang berlaku dalam sistem saraf pusat kita, terutama di dalam otak kita. Bagaimana dia mempengaruhi pergerakan otak kita dan mempengaruhi sistem neuron. Ni adalah saraf dalam otak kita. Jadi pelajar-pelajar kena ingat 8 ni lah, dia banyak tapi 8 ni adalah neuron, dipanggil neuron transmitter. Okey, yang mana dalam otak kita ada adrenalin. Okey, adrenalin ni adalah dia adalah satu jenis neurotransmitter yang dipanggil stres. Jadi bila kita berlaku satu keadaan yang tegang, jadi kita akan lebih berjaga-jaga. Jadi apakah neurotransmitter yang ketika itu yang dirembeskan dalam otak kita adalah dipanggil adrenalin. Jadi dia produce in stressful of exciting situation, increase heart rate and blood flow leading to a physical boost and heightened awareness. Maknanya bila kita berhadapan dengan satu situasi yang terancam, kan, stres, ada satu neurotransmitter yang dirembeskan ke otak kita. Ini yang dipanggil adrenalin. Jadi dia panggil fight or flight neurotransmitter. Maknanya kita nak lari ataupun berjaga-jaga. Jadi bila kita dalam keadaan kecemasan, biasanya bila hormon ini dirembeskan kepada otak kita, kita akan lebih berjaga-jaga, menyebabkan kadar denyutan jantung kita berdegup lebih kencang. Dan darah kita juga, nadi kita pun lebih cepat. Dan kita akan lebih berjaga-jaga, alert dengan satu situasi. Kenapa kita berada dalam situasi begitu? Kerana otak kita dirembeskan dengan satu neurotransmitter yang dipanggil adrenalin. Jadi kita kena faham, ada neurotransmitter banyak. Ada banyak, tapi kita yang kena faham ada 8 lah yang biasanya yang boleh mempengaruhi
kita punya tindakan. Lagi satu noradrenaline. Noradrenaline ini adalah satu transmitter yang dipanggil concentration. Jadi affect attention and the responding action in the brain involved in the flight response. Contract the blood vessel, increase the blood flow. Biasanya adrenaline dengan noradrenaline ni dia bertindak sekali. Dia bertindak sekali. Contohnya kalau kata kita dalam keadaan yang tegang, dalam keadaan situasi yang stres, dalam keadaan kita perlu berjaga-jaga, jadi ada dua hormon neurotransmitter yang biasa dirembeskan kat otak kita, iaitu adrenaline dan juga noradrenaline. Dia suruh lebih kita berjaga-jaga, menyebabkan kita lebih berjaga-jaga dan alert dalam situasi tersebut. Itu neurotransmitter noradrenaline. Yang ni biasa juga yang dipanggil sebagai dopamin. Yang ni dia panggil neurotransmitter pleasure, keseronokan. Jadi bila kita melakukan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan, sebenarnya kita rasa feel good disebabkan neurotransmitter ini telah dirembeskan ke otak kita. Apa nama neurotransmitter tersebut? Namanya adalah dopamin. Yang mana dia akan membuatkan kita rasa gembira, bermotivasi dan ingin lagi mengulangi aktiviti tersebut. So kalau kita mengambil dadah, kalau kita mengambil bahan-bahan psikoaktif seperti ganja ke, opiat, dia ada jenis opiat. Jadi dia sebenarnya stimulate, dia merangsang pengeluaran dopamin dalam otak kita. Walaupun kita tidak berhadapan dengan satu situasi yang menggembirakan, tapi kita bila makan saja, mengambil saja dadah tersebut, jadi kita akan menjadi seronok secara tiba-tiba tanpa ada rangsangan luar. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kenapa individu yang rasa macam burung, rasa tertekan, dia biasa nak mengambil bahan dadah tersebut. Contohnya kita nak ambil syabu ke ais tu sebab dia nak dapatkan dipanggil perasaan seronok tu tadi. Inilah dopamin. Yang seterusnya adalah yang dipanggil sebagai serotonin. Serotonin ni adalah dipanggil sebagai mood neurotransmitter. Dia menyumbang kepada kita rasa selesa, gembira, dia akan bantu kita punya sleep cycle, macam mana dia meregulasi kita punya sistem pencernaan, effect by exercise and light exposure lah. Maknanya tuan-tuan dan puan, pelajar-pelajar, jadi serotonin ni kadang-kadang kita panggil dia mood neurotransmitter. Maknanya kalau kita bersenam, sebenarnya dia banyak merembeskan hormon serotonin ni. Itu sebab kalau boleh pelajar-pelajar, kalau katakan waktu tengah petang tu, kalau boleh jangan tidur. Kita pergi bersenam. Sebab bila kita bersenam, kita keluar peluh, sebenarnya kita merembeskan hormon serotonin ni. Jadi menyebabkan malam kita mudah tidur. Kita akan mudah tidur. Jadi senaman ni sebenarnya satu benda yang bagus sebab dia mengeluarkan hormon serotonin. Ini pun kita panggil serotonin yang baik. Seterusnya GABA. GABA ni adalah calming neurotransmitter. Dia akan membuatkan kita rasa tenang, improve focus, low level cause anxiety, also contribute motor control and vision. Jadi GABA ni dia kalau kita dalam nak fokus, jadi GABA ni akan dirembeskan. Cuma bila kita mengambil dadah jenis depression, sebab dia juga mengontrol tentang kita punya kestabilan, motor control, macam pergerakan tangan kita ni yang kita gerak-gerak ni semua ni, berlari semua ni GABA, neurotransmitter GABA. Jadi GABA ni kalau kata kita ambil alkohol, dia akan menyekat neurotransmitter GABA ni daripada keluar daripada otak, dia menyekat kan. Jadi dia menyebabkan kita hilang koordinasi tubuh. Itu sebab kalau kita lihat mereka yang mengambil alkohol ni dah ada jenis depression, maksudnya dia jenis penekan, dia tak bagi GABA itu dilebihkan otak kita, jadi kita jadi macam tak seimbang. Sebabkan dia sudah menyekat pengeluaran GABA secara normal dalam otak kita. Acetylcholine, dia adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan pembelajaran. Maknanya dia menyebabkan kita nak berfikir, kita nak belajar, ingatan, juga dia mengaktifkan muscle action in the body. Maksudnya dia mengaktifkan pergerakan tubuh kita ataupun kita punya muscle. Jadi dia juga associated with attention and awakening. Maksudnya dia juga berkait dengan bila kita memberi perhatian dan kita rasa awakening ni maksud kita berjaga. Dia acetylcholine.
acetylcholine. And then glutamate. Glutamate ni adalah dia yang panggil sebagai neurotransmitter. Okay, most common brain neurotransmitter involve learning, memory, regulate development and creation nerve contact. Maknanya glutamate ni biasanya dia akan menyebabkan manusia itu mudah mengingat. Kalau kurang glutamate dalam otak kita, kita macam mudah lupa. Kita akan mudah lupa. Sebab kita kekurangan glutamate ni. Dan lagi satu adalah endorfin. Endorfin ni kita panggil neurotransmitter keseronokan juga. Jadi dia release during exercise, excitement and sex, producing well-being, euphoria, reducing pain, biological active section shown. Maknanya kita lihat dopamin, serotonin dan endorfin ni kita panggil dia sebagai neurotransmitter baik atau gembira. Jadi kebanyakan individu yang nak mengambil dadah, kenapa mereka mengambil sesuatu bahan psikoaktif itu disebabkan pengeluaran hormon dopamin, serotonin dan endorfin ni tadi. Jadi secara normal endorfin ni dapat apabila kita makan benda kita suka, bila kita exercise, bila kita melakukan hubungan seks. Jadi dia bila kita first ejaculation tu dia akan keluarkan hormon-hormon yang kita rasa macam gembira sangat. Kita akan rasa seronok. Jadi perasaan seronok itu membuatkan seseorang itu nak lagi mengulangi perbuatan itu. Itu yang terjadi apabila dia mengambil dadah tersebut. Yang ini dipanggil dalam kajian pharmacodynamic. Dalam fisiologi kita dipanggil pharmacodynamic. Dia mengkaji tentang bagaimana neurotransmitter ini bertindak dan bagaimana dadah sesuatu bahan tersebut ataupun kita lebih gunakan istilah dadah yang boleh mempengaruhi pengeluaran atau pengembesan neurotransmitter ini dalam sistem otak kita, dalam kita punya otak. Okey, ini ada 8 Jadi kebanyakan dopamin, serotonin dan endorfin ni banyak dikeluarkan oleh euforia. Tapi kalau kata kita ambil dadah jenis alkohol, dia akan memberi kesan kepada GABA dan juga acetylcholine dan glutamate. Maksudnya kita hilang memori kita, kita tak boleh nak faham apa orang cakap, kita tak boleh nak rasa tenang, kita rasa macam koordinasi kita tak berapa stabil. Ini disebabkan sejenis dadah yang menekan atau dadah depression ni dia menekan pengeluaran neurotransmitter GABA, acetylcholine dan juga glutamate. Itu sebab kalau orang tu dia ambil dadah, dia lupa tau. Lupa apa yang terjadi sebab dia tak boleh, sebab glutamate dia sudah dihalang oleh dadah jenis depression. Okay? Kalau dadah jenis stimulant biasanya ataupun high ataupun macam dia ambil ganja ke, dia ambil candu ke, biasa dia akan merangsang, dia stimulate neurotransmitter terutamanya dopamin, serotonin dan endorfin. Okey, adrenaline dan noradrenaline ni biasanya juga digunakan bila kita dalam keadaan stres. Jadi dia keluar supaya kita lebih berjaga-jaga. Jadi ini dia transmitter ni lah, pelajar kena ingat sikit fungsi dia sebab dia berkaitan dengan dadah. Ini contoh. Contoh kalau dia ambil dadah dopamin. Okey, dia kan dia distribute di midbrain Okay, ni contoh kalau kita tengok jadual serotonin, norepinephrine ni kalau kita ambil dadah jenis dia, apa efek dia kepada apa? Okay. Reward and punishment, pleasure, energy, attention, memory. Maksudnya kalau dia ambil dopamin. Kalau dia ambil kokain, methamphetamine, GABA, amfetamin, opiat, marijuana, dia akan mempengaruhi dopamin. Serotonin pun macam tu, alkohol, hallucinogenic stimulant, ekstasi dia akan buat serotonin. Jadi kita akan rasa gembira lah. Ini jadual lah, pelajar boleh tengok apa dia beri kesan pada pengambilan dadah, pengambilan sejenis dadah tersebut yang memberi kesan kepada neurotransmitter. Okay. Heroin, morfin Jadi pelajar kena lihatlah, kena ingatlah yang ni macam mana dia memberi kesan. Okay, dia tak banyak sangat endogenous, cannabis, center, movement, marijuana. Inilah macam glutamate, ketamin, basically dia alkohol, maksudnya dia mengurangkan pengeluaran. Macam contoh dia ambil GABA, gamma aminobutyric acid GABA, macam sedatif teranggilan alkohol dia beri kesan. Jadi kita akan membuatkan kita macam slow tau kita punya pergerakan tu. Anxiety, memory dan juga yang saya nampak alkohol dia boleh beri kesan kepada
gambar glutamate. Kalau kita tengok kat sini, alkohol ni, kalau kita ambil kadar alkohol ni, biasa dia beri kesan gamma. Jadi apa kesan dia? Dia susah nak, dia mula macam tak boleh ingat memori dia. Okay. Jadi kita kembali balik kat sini asas lah. Dia akan acetylene acetylene dari medium involved the movement, memory, function, motivation and sleep. Nicotine dia akan mempengaruhi acetylene ni. Acetylcholine ni maksudnya kita akan membuatkan pergerakan kita, memory function kita, motivasi, sleep. Dia akan mempengaruhi kesan dia. Kesan kita lebih ingat nikotin. Sebab pelajar kalau boleh tak digalakkan mengambil rokok sebab dia boleh menyebabkan otak kita dia akan lumpuh sikit demi sikit. Kewarasan kita sikit-sikit. Jadi pelajar akan tengok dalam fisiologi, pelajar tengok yang ni. Okey. Boleh jadi pelajar kena ingatlah yang ni apa yang diberi kesan. Okey, seterusnya kita tengok pula dari segi the psychological state. Dia juga mempengaruhi kita punya keadaan psikologi. Dia ada 4 major psychological variable lah. Dia ada sebab 4 orang kata boleh ubah ataupun 4 sebab yang menyebabkan major factor yang menyebabkan seseorang itu bila buluh dada dia akan beri kesan kepada psychological kita. Ada 4 sebab. Pertama sekali adalah previous drug experience. Maksudnya kita mungkin ada pengalaman menggunakan dadah ni sebelum tu previous drugs experience. Expectation kita atau jangkaan kita atau set. Ketiga, mood dan task tugasan kita. Okey, kita lihat satu-satu Okey, yang ni sebelum kita nanti kita tengok dulu. Neurotransmitter apa ni, kita mungkin ada pelajar-pelajar ada soalan, silakan. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk tajuk yang physiological Okey, pelajar ada soalan, silakan. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Cikgu, adrenalin dengan noradrenalin ni macam fungsi dia kan sama. Jadi adakah dadah yang diambil oleh penagih dadah tu sama juga ke? Terima kasih. Maksudnya? Macam mana? Saya tak apa jelas. Maksudnya macam adrenalin ni kan fungsi dia lebih kepada untuk berjaga-jaga, nadi atau jantung jadi meningkat, sama dengan noradrenalin. Ia lebih kepada berjaga-jaga juga. Jadi dadah yang diambil tu sama juga kedua ni? Okey, kalau kita tengok dia tidak kalau kita tengok adrenaline dengan kalau kita tengok jadual tu kan, dengan transmitter tu, kalau kamu tengok jadual balik, kamu boleh rujuk jadual tu. Okey, tak apalah cikgu ni kita supaya pelajar boleh nampak. Kalau kita tengok ni dia tidak macam ini adalah neurotransmitter yang banyak memberi kesan lah kepada kita punya pergerakan. Cuma dadah tidak banyak mempengaruhi. Kalau kita tengok jadual ni, adrenaline pun tak ada, dadah. Jadi dia tidak memberi kesan. Okey? Dadah tidak memberi kesan kepada dua adrenaline ni. Cuma dia lebih kepada situasi. Tapi kalau macam dopamin, serotonin ni, ada dadah yang contohnya paling popular adalah MDMA lah, dadah jenis amfetamin ni, metafetamin ni adalah stimulan. Dia akan stimulate dopamin, serotonin dan norepinephrine ni. Tapi dia tidak beri kesan kepada adrenaline dan noradrenaline ni. Tiada substance abuse ataupun dadah yang beri kesan kepada dua neurotransmitter ni. Kalau kita tengok jadual. Tapi ini adalah 8. Kenapa cikgu masukkan dalam ni? Kerana dia adalah 8 neurotransmitter yang orang kata banyak mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi tak ada dadah. Kalau kita tengok pada jadual tu, tak ada dadah yang memberi kesan kepada neurotransmitter ini. Tapi dia bertindak apabila kita berhadapan dengan situasi yang tegang lah. Okay. Boleh faham ke? Boleh jelas ke? Siapa tanya? Okey, boleh cikgu. Okay. Dah jelas. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Cikgu, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okey, saya nak tanya sikit lah cikgu. Di mana kita tahu dopamin ni adalah terhasil daripada kalau kita buat benda yang seronok. Betul? Kan? Contohnya kalau ibu cium bayi apa mesti ibu rasa seronok sebab bau bayi kan, bau dia harum kan. Tapi dopamin ni kalau dari segi situasi, adakah dia boleh beri kesan bahaya juga ke cikgu? Ya, masuk kan? Contohnya dopamin ni terhasil kalau kita buat benda seronok. So, Mhm. semakin seronok dopamin terhasil, adakah bahaya juga untuk kita, cikgu? Dia macam ni dopamin ni dia bila dia memang dopamin, serotonin dan juga apa ni kata siketolin dia ada ni ada kita panggil pakai dopamin, serotonin dan endorfin. Okey. Ingat dopamin, serotonin dan endorfin ni kita panggil dia neurotransmitter baik ataupun kita panggil dia chemical baik lah dalam yang berlaku di otak kita. Dan biasanya kita melakukan perkara-perkara yang seronok dia akan keluar. Jadi persoalannya, adakah dia tidak baik? Adakah dia memberi kesan yang tak baik? Okey. Dia akan beri kesan yang tak baik apabila kita menggunakan dia berkeluar secara berlebihan bukan normal. Dia keluar berlebihan bukan secara normal. Contohnya bila kita melakukan, kalau kita tengok daripada yang kalau kita ingat lagi bahawa apabila kita melakukan benda-benda yang seronok macam kita makan, kita melakukan seks ataupun kita apa ni terangsang dengan benda-benda yang seronok, jadi dia mengeluarkan secara normal manusia dia keluarkan hanya kadang-kadang 800 saja kan dopamin tu. Tapi apabila dia ambil bahan, contoh dia ambil bahan-bahan tertentu seperti dia ambil ganja, dia ambil syabu, dia boleh hijack daripada itu untuk stimulate dia keluar banyak. Jadi bila dia keluar secara normal, memang kita rasa seronok. Tapi bila dia terlalu banyak keluar, dia hijack tau benda tu. Dia hijack keluar tu, benda tu keluar terlalu banyak dalam otak kita. Jadi benda tu tidak keluar secara normal. Dan apabila kesan dadah tu habis, jadi otak tu jadi kecut. Sebab dia dah hijack otak kita. Jadi otak jadi kecut, jadi dia tidak akan jadi normal selepas itu. Maksudnya dia akan jadi mudah marah. Sebab apa? Hormon dopamin tu telah diembeskan terlalu banyak pada otak kita. Jadi bila dalam situasi yang mana bila dia ambil dadah tadi tu menyebabkan perembesan apa tu dia hijack brain kita sampai dia stimulate pengeluaran dopamin tu daripada kadar normal, dan bila tidak ada substance abuse tu jadi otak itu jadi dopamin hilang daripada tubuh badan kita menyebabkan kita tidak rasa seronok sebab dia dah push masa pengambilan dadah jenis katakan kita ambil lah jenis candu tadi tu. Jadi kesan tak baik dia apabila dia mengambil bahan tersebut bila bahan tu terhenti. Jadi itu sebab seseorang itu dia boleh tertagih sesuatu bahan itu sebab dia nak dapatkan kesan high tadi dopamin tu. Sebab dia keluar tak secara normal. Jadi itu yang kita nampak kesan buruk dia dalam jangka panjang. Itu jangka panjang dia. Kalau dia ambil substance abuse, sebab bila dia ambil satu bahan tu, dia hijack the brain tu. Maksudnya dia stimulate pengeluaran hormon dopamin tu berlebihan daripada kadar normal. Jadi bila dia tak dapat bahan tersebut, dia akan rasa bergantung dengan bahan tersebut. Boleh jelas tak Wan? Ataupun ada lagi soalan? Jelas. Macam kalau orang tu merokok pun sama lah. Kalau dia tak dapat rokok tu, kalau dia tak dapat isap rokok, dia akan jadi macam tu lah. Dia akan rasa bimbang, dia rasa mudah marah. Sebab apa? Dia bergantung dengan benda tersebut. Sebab dia dah hijack brain tu secara normal. Sepatutnya kita dopamin tu dikeluarkan bila kita dalam keadaan gembira, dikaitkan dengan situasi. Kan? Tapi kita cuba hijack dia brain kita, tak ada situasi pun kita rasa gembira, kita rasa tenang. Jadi itu yang menyebabkan kita bergantung dengan bahan tersebut. Dan bahan tersebut bila kita bergantung, dia beri kesan lain. Contohnya macam kalau kita ambil rokok lah, nikotin. Dia beri kesan lain iaitu dia boleh beri kesan kepada kita punya paru-paru, jadi kita mudah asma. Dia akan boleh beri kesan yang banyak lah. Ada orang dia ada kanser mulut, dia ikut kepada antibody badan kita yang lemah. Jadi dia serang kat situ. Ada orang yang merokok ni dia serang sistem kesuburan. Jadi sperm tidak begitu, sperm dia tak berapa bagus. Jadi tidak boleh melahirkan zurat. Ada juga. Tapi saya tengok ada orang tu berokok ada jangan ramai sebab dia punya sistem tu kuat. Mungkin dia akan serang sistem yang lain. Contohnya dia serang sistem lain, contohnya sistem pencernaan. Dia serang usus. Jadi kena faham tu. Jadi dalam tubuh kita ni ada sistem yang lemah. Dan sistem lemah tu kita ambil nikotin, dia akan serang kat situ. Macam contoh musuh,
kalau dia nak serang kata sesebuah negara tu, dia akan serang sesuatu sistem yang lemah dulu. Okey, kat mana yang lemah dia akan serang kat situ. Jadi sikit-sikit lah, boleh faham Okey, ada soalan lagi? Boleh, faham. Okey, ada soalan, silakan. Jadi kan macam kalau kita nak keluarkan rembesan dopamin, serotonin dengan endorfin secara bagus adalah kita banyak memfikir benda-benda yang positif. Bila kita fikir positif, kita akan jadi hormon yang akan keluar kepada badan kita secara normal. Dan kita banyak bersenam. Bersenamlah, buatlah benda-benda yang kita suka. Jogging ke, kita buat jumping ke, squat yang buat kita keluar peluh. Dan bila kita bersenam, dia akan membuatkan kita seronok. Jadi itu juga tapi kena kawal lah, dalam hidup ni mesti ada self control. Contohnya kita suka makan benda-benda manis kan. Benda-benda manis ni akan membuatkan kita seronok. Pun tak boleh berlebihan. Dalam hidup ni kena faham kena sentiasa bersederhana, jangan ada berlebihan. So kita ada self control lah. Walaupun benda tu mengeluarkan dopamin, contoh kita ambil makanan, makanan yang bergula kan, manis, yang kita suka makan benda manis. Jadi kalau kita ambil banyak, boleh dapat diabetes. Okay? Jadi kena faham apa dah saja dalam hidup ni perlu ada self control. Self control sangat penting. Okey pelajar, ada lagi soalan, silakan. Kalau ada sila, kalau ada soalan. Sebelum kita pergi ke next topik. Okay. So kita sambung sikit lagi. Okay, ini berkaitan dengan psikologi. Jadi fisiologi. Ini kita masuk ke psikologi. Macam ada 4 major Pertama, previous drug experience. Kita ada pengalaman lepas dengan penggunaan dadah tersebut. Satu lagi, jangkaan kita. Kita mood dan task kita. Kita tahu apa yang dimasukkan dengan previous drug experience. Previous usage has a major impact on our expectation about drug effect. For example, marijuana. The effect can be too subtle that one has to learn what to look for and define those effects as pleasurable. Use a certain drug when he or she facing a panic or bad trip. Okay, that is a tolerance. It's a part of learn process to the drug. Maksud dia macam ni tau. Bagaimana pengalaman kita menggunakan dadah tersebut? Ada orang dia ambil dadah, tapi dadah yang dia ambil tu jenis pil kuda. Okay, ada juga orang ambil dadah, tapi dia tak ambil pil kuda. Dia ambil ecstasy. Ada juga orang ambil dadah, tapi dia suka ambil dalam air ketum. Air ketum kan, ataupun mungkin dia ambil inhalant ataupun dia hidupkan. Mengapa individu ini mengambil dadah yang berlainan? Mengapa? Pertama, mungkin disebabkan mereka ada pengalaman tersebut. Okay? Contohnya persekitaran adalah pengalaman ni boleh berkaitan dengan persekitaran dia. Contohnya seorang nelayan dia terpaksa pergi ke laut pada waktu malam untuk menangkap ikan. Okay, untuk dijual lah besok paginya. Jadi malam tu kalau ikut biologi clock kita secara normal waktu tu tidur. Tapi waktu malam itu dia perlu berjaga. Jadi bila dia ambil pil kuda, dia ada pengalaman bahawa bila dia ambil pil kuda, amfetamin tersebut, dia rasa dia boleh alert. Dia rasa tak mengantuk. Jadi pengalaman lepas tu membuatkan dia akan ulang lagi ambil dadah yang sama. Boleh faham Begitu juga dengan pil, kalau dia ambil pil antidepressant ataupun dia minum alkohol. Dia rasa dia tak boleh tenang. Okay? Dia banyak fikir. Dia tak boleh kawal perasaan marah dia. Jadi bila dia ambil alkohol, dia rasa lebih tenang. Jadi previous drug experience tu membuatkan dia berulang ambil lagi. Jadi kenapa seseorang itu mengambil dadah itu sebab kesan psikologikal dia, sebab dia ada pengalaman lepas terhadap penggunaan dadah tersebut. Jadi dia panggil sebagai previous drug experience. Paling mudah. Kita tak payah tengok dadah lah, kita tengok kedai makanan. Kita akan pergi ke kedai yang sama. Contoh kita dekat Terengganu ni banyak nasi dagang kan. Banyak sangat kedai nasi dagang. Tapi kenapa kita nak beli nasi dagang dekat tol, dekat belakang tol, nama dia kan? Sebab kita dah cuba banyak nasi dagang, yang nasi dagang belakang tol tu saja yang sedap. Jadi kenapa kita nak beli nasi dagang dekat situ? Sebab kita pernah ada pengalaman beli kat situ sedap. Jadi kita akan cenderung untuk beli nasi dagang kat situ.
Jadi boleh faham begitu juga dengan dadah. So sesuatu dadah tu digunakan kerana ada pengalaman lepas kesan dia. Contoh kalau kata orang memandu kan, dia minum ali kafe, kopi ali kafe kan, kafe mengandungi kafein. Kurang memberi kesan kepada dia. Dia rasa macam kantuk je. Tapi bila dia ambil kopi jenama, katakan jenama radix, jadi dia rasa lebih bertenaga. Jadi dia tak akan ambil lah di kafe, dia akan ambil lah radix sebab previous drug experience dia tu. Itu maksud dia. Okey, yang kedua adalah expectation. Kita baca apa maksud dia. A user expectation about drug effect are derived from several sources. Experience with the substance, friend, the mass media, education and training, and professional description. The expectation have a considerable impact on the effect one object from a drug. Maksudnya begini. Apa jangkaan kita terhadap dadah tersebut? Jangkaan kita tu. So jangkaan ni dapat daripada mana? Daripada persekitaran kita ataupun maklumat persekitaran kita. Mungkin dapat daripada sahabat kawan kita, daripada media massa ataupun daripada profesional lah. Contohnya kita mengambil satu ubat. Okay. Macam mana expectation kita terhadap sesuatu dadah itu boleh memberi kesan kepada kita. Itu penting expectation tu. Contoh, doktor kata kalau you rasa pening kepala, kan, you ambil Active 5, kan. Active 5 ni boleh memberi kesan kurang awak sakit kepala. Jadi bila dia jangkakan ubat tersebut, dia mengambil Active 5 itu, Panadol Active 5 itu memberi kesan. Dan ini dapat daripada kawan kita, media massa pun kita iklan cakap macam tu. Lepas tu profesional pun cakap macam tu. Dia akan beri expectation kita terhadap sesuatu drug tersebut. Contoh kasih cikgu bagi ubat lah. Jadi bila dia ambil sesuatu ubat tu, dia akan beri expectation. Dan expectation kita terhadap dadah itu pun beri kesan sebenarnya. The power of expectation. Begitu juga kalau kata kawan kita kata, kau ambil lah ni hidugam ni kan. Gam ni kalau kau hisap, kau akan rasa tenang. Kawan kita cakap macam tu. Hari-hari kawan kita kata macam tu, jadi kita ada expectation. Kalau kita hidugam, kita akan rasa lebih tenang. Jadi expectation kita terhadap sesuatu jenis dadah itu akan mempengaruhi kesan terhadap badan kita. Nampak tak expectation tu beri penting dalam psikologi. Kita tak nak tengok dari segi substance abuse, kita tengok dari segi expectation kita terhadap sesuatu penceramah tersebut. Benda yang sama tau dia cakap, tapi orang yang berbeza. Contoh dia panggil seorang guru kaunselor di sekolah. Dia bercerita tentang menghormati guru. Okay. Guru kaunselor pun yang biasa kita nampak. Jadi kita pun dah tahu dah kaunselor ni pun sama je kan. Kita expectation kita biasa kat dia. Jadi apa yang dia cakap kepada kita, dia tidak akan memberi kesan. Tapi kita panggil seorang penceramah luar yang memang hebat lah. Orang kata selebriti, ustaz selebriti kan, dia bagi ceramah. Jadi dia bagi sama konten yang sama, tapi memberi kesan pada kita. Konten dia sama kandungan sama, tentang janganlah kita kena menghormati ibu bapa sebab ibu bapa ni adalah kita punya berkat ada di situ. Jadi redha ibu bapa tu sama dengan redha Allah. Dia pun bagi tahu. Tapi memberi kesan kepada kita. Cikgu kita pun pernah cakap macam tu, tapi kurang memberi kesan kepada kita. Kenapa berbeza? Sebab expectation kita kepada seseorang itu memberi kesan. Itu sebab dalam ceramah kita nak beri expectation yang bagus kepada audiens kita supaya audiens kita tertarik dengan kita. Okay? Cara kita menyampaikan tu, konten yang kita nak sampaikan tu perlu ada tarikan dia sendiri supaya memberi kesan dalam individu tu punya dalam jiwa dia. Itu begitu juga dengan dadah pun sama. Expectation kita terhadap sesuatu dadah tersebut boleh mempengaruhi kesan terhadap tubuh badan kita. Kalau kita rasa ubat ni tak boleh bagi apa-apa pun, nanti kita makan dia kurang lebih kesan sebab expectation kita, first impression kita pun sudah salah terhadap ubat tersebut. Jadi faham bagaimana expectation tu boleh mempengaruhi kesan pada dadah. Yang ketiga adalah faktor mood kita. Mood ni adalah the effect of the substance can have depend on the user initial mood relative to his or her maximum capabilities. If you are already high stimulant, the stimulant will have relatively little effect. But when you are fatigued, the same drug at the same dose can have considerable impact. Okay, methylphenidate and stimulant effect the controller hyperkinetic change. Contoh macam ni tau, mood ni. Kalau kata kita ni memang orang yang dah
orang kata memang dah ada motivasi luaran tau. Kita ada motivasi luaran. Lepas tu kalau kita ambil dadah, contoh kita ambil dadah jadi stimulan kan, dia kurang bagi kesan pada kita. Contoh kita ambil pergi kuda. Kita memang seorang yang memang sihat tubuh badan, kita dah tidur kan, kita dah tidur pagi tu, so malam kita boleh berjaga lah. Jadi bila kita makan ubat pergi kuda tu, dia kurang memberi kesan. Dan kita tak tahu adakah ini kesan daripada pergi kuda. Tapi berbeza dengan mood orang yang sangat letih. Jadi bila dia makan pergi kuda, dia akan nampak kesan dia. Nampak dia akan nampak, mood tu pun boleh mempengaruhi kesan dadah tersebut. Boleh nampak tak sini? Contoh saya bagi contoh macam pergi kuda, cara ulang balik contoh dia. Contohnya kalau seseorang itu dia nak tidur kan, dia kena berjaga malam. Contoh dia kena drive malam dia kena drive malam. Jadi bila dia kena drive malam, biasanya dia perlukan tenaga untuk dia alert lah kan, untuk dia alert. Katakan dia sudah tidur tengah hari tu, lepas tu malam dia rasa lebih, badan dia lebih orang kata lebih boleh bagi fokus. Jadi bila dia ambil, katakan dia ambil satu jenis kopi lah, kopi untuk dia jaga, dia tak bagi efek sangat. Sebab dia memang dah alert, sebab dia memang bertenaga. Tapi berbanding dengan orang tadi, daripada pagi sampai petang dia bekerja, lepas tu malam dia dah berjaga, dia penat. Jadi dia ambil kopi. Jadi ada kesan kopi tu. Nampak tak? Jadi seseorang yang memang dah letih, bila dia ambil sesuatu bahan tersebut, contohnya kopi yang mengandungi kafein tadi, dia akan lebih berjaga-jaga. Kesan dia terhadap mood seseorang itu pun juga boleh beri mood. Mood seseorang itu juga boleh memberi kesan terhadap kesan dadah yang dia ambil tu. Ataupun substance abuse tadi tu. Contoh, cikgu bawa contoh sini kopi lah. So, kopi ada kandungan kafein. Kafein ni ada jadi sejenis minor stimulant drug. Okay, boleh jelas Okay, satu task. Task ni, the nature of the task of the user attempt while under the influence of drug. Task can vary along at least 4 dimensions lah: complexity, abstractness, listening, acquisition, performance, and motivation. Substance impact complex, abstract, recently acquire a low motivation task more than their impact simple, concrete, well learned, and motivated behavior. Jadi dikatakan dekat sini pelajar boleh faham boleh buat note kat situ. Tugasan dalam hidup ataupun tekanan dalam hidup tu juga mempengaruhi seseorang itu ambil. Jadi dikatakan seseorang itu mengambil dadah, kesan mengambil dadah itu apabila dia berhadapan dengan satu situasi task yang sukar hidup dia. Kalau dia mengalami kehidupan yang sukar dalam hidup dia, terlalu kompleks, jadi bila dia ambil dadah itu akan memberi kesan berbanding dengan task yang dihadapi itu biasa-biasa je. Jadi kalau contoh pelajar kan, kalau kata malam tu biasanya kita buat assignment kan. Assignment tu contoh kalau masa dia lama lagi. Contoh ada masa lagi seminggu lagi kan, nak kena hantar. Jadi pelajar memanglah berjaga malam. Okay. Mungkin kita orang kata overnight, macam kata macam standby kan, malam kan tak tidur sebab nak buat kerja, buat assignment. Kalau masa seminggu, kuranglah dia punya complexity tu. Dia punya tekanan tu. Jadi kalau dia ambil dadah, kalau dia ambil pun biasanya dia akan ambil macam katakan kopi tu pun dia memberi kesan tak beri kesan sangat kepada dia, ataupun mungkin dia ambil sikit je dadah tersebut. Tapi kalau kata besok nak kena hantar, jadi dia akan ambil biasanya dadah ataupun kopi tu, dia minum kopi hitam tu untuk dia berjaga. Jadi task ni pun memberi kesan. Tugasan yang diterima dalam kehidupan juga memberi kesan kepada seseorang itu. Kesan dadah itu terhadap seseorang itu. Itu maksudnya. Okey. Baik, setakat ni ada soalan? Sila kalau ada soalan. Boleh jelas Okey, ada soalan berkaitan dengan psychological? Ada So kalau tadi kita teruskan, kita boleh berhenti awal Kita pergi pula kepada apa yang dikata sebagai social culture environment environment.
other people and their behavior influence the relationship between an individual and a drug in a several way. Pertama sekali dia kata setengah orang lain orang tu dia ada tingkah laku dia ada kesan antara individu dengan dadah itulah dengan beberapa kaedah. Pertama, other provide a milieu that define the environment as happy and sad and thereby establish a general mood and emotional tone. Jadi persekitaran ni macam mana kita mentafsirkan dia? Yang pertama, bagaimana orang itu mentafsirkan persekitaran tu menyebabkan dia boleh menyebabkan mood seseorang itu. Maksudnya kat sini, bagaimana seseorang itu mentafsirkan keadaan persekitarannya, sama ada benda itu happy atau sad. Jadi ia bergantung kepada individu. It is from other that we learn that the rules and ritual regarding the use of substance. Ada juga orang belajar menggunakan dadah tersebut disebabkan persekitaran dia ataupun budaya dia. Contohnya kalau ada pesta menuai ke, jadi dia melihat penggunaan alkohol itu adalah satu bentuk ritual. Dia rasa benda itu biasa. Jadi apabila dia mengambil alkohol, dia tak rasa benda itu bersalah. Dia rasa benda itu adalah suatu ritual saja. Jadi mana dia dapat pemikiran itu, mana dia dapat asal falsafah itu, mana dia dapat prinsip yang mengatakan dadah itu tidak bersalah, datang daripada budaya dia, persekitaran dia. Contohnya dia ada setengah perayaan-perayaan seperti pesta menuai, ada sambut Christmas, dia perlu ada arak, perlu ada alkohol sebab alkohol ini adalah lambang minuman ketenangan. Satu minuman yang membawa kepada tenangan. Jadi dia tak rasa apa salahnya kalau dia minum alkohol itu. Jadi ada setengah orang melihat minum alkohol ini satu yang bahaya. Dia menganggap itu sebagai kencing syaitan. Apa yang membezakan dua orang ini melihat satu benda yang sama adalah perspektif dan persekitaran yang dibentuk, iaitu budaya yang dibentuk. Itu maksud dia lah. Jadi yang ketiga, the behavior of the others become a reference point or standard comparison according to which we judge our behavior and against our behavior is judged. Yang keempat, other acts as guides and interpreted to help us identify, define and assess the effect of a substance. Throughout all the foregoing, other provide social support and section of the appropriate and inappropriate behavior regarding substance use and abuse. The resulting drug-related experience play an important role in shaping our attitude, value and belief regarding the general use of drug in society and our personal use of substance. Okey, apa dia punya konsep kat sini? Dia nak katakan bahawa seseorang itu, contoh cikgu bagi contoh cikgu bagi contoh bagaimana social culture environment ni mempengaruhi seseorang itu dalam kesan terhadap dadah atau penggunaan dia terhadap sesuatu dadah tersebut. Contohnya, ada orang dia tidak ambil alkohol. Ada orang ambil alkohol. Okey, kenapa kita tanya kenapa dia tak ambil alkohol? Jadi dia katakan alkohol ni satu benda yang kita dalam agama kita dia sebagai yang haram. Jadi kita nampak dia sebagai meminum kencing syaitan. Jadi dia tak ambil lah. Soal lagi dia ambil, dia kata tak salah pun ambil alkohol ni. So alkohol ni jenis minuman yang dikatakan satu minuman yang memberi ketenangan. Dia adalah satu minuman suci yang dianggap sebagai memberi ketenangan kepada sesiapa yang meminumnya. Jadi bila kita ada kerajaan yang kita perlukan gembira, jadi air alkohol ini sebagai satu yang dikatakan sebagai air yang mencetuskan lagi rasa gembira tu. Jadi nak feel good dalam sesuatu pesta tu dia ambil alkohol. Jadi dia akan ingat rasa gembira tu, dia akan lupakan segala-galanya. Masalahnya jadi minum alkohol dia akan jadi tenang. Jadi kenapa seseorang itu boleh berbeza pendapat terhadap satu benda yang sama? Tentang alkohol tadi. Jadi ia datang daripada personal dan personal tu datang daripada bagaimana cara dibesarkan. Dan cara dibesarkan tu adalah melalui budaya. Dan agama salah satu budaya yang membentuk seseorang punya pemikiran terhadap sesuatu konteks itu. Jadi kenapa seseorang itu boleh melihat alkohol itu sebagai sesuatu yang tak baik dan kenapa seseorang itu melihat alkohol itu satu minuman suci, kenapa seseorang itu melihat alkohol itu satu minuman sebagai kencing syaitan, satu itu minuman alkohol itu sebagai satu minuman suci, ia bergantung kepada perspektif budaya dan mana perspektif budaya itu membentuk dia punya belief system tadi tu. Itu maksud dia. Tulis kat situ. Maksud yang awak dapat. Jadi kalau terang cara macam ni, awak suka nak faham kan? Jadi itulah maksud dia.
Jadi seseorang itu melihat sesuatu konteks. Contoh konteks kat sini adalah alkohol ataupun arak tadi tu, sama ada baik atau tidak, ia banyak bergantung kepada bagaimana budaya atau persekitaran yang membentuk dia, yang membentuk dia punya kepercayaan terhadap sesuatu, peristiwa ataupun konteks. Begitu juga dengan dadah. Ada orang ambil pekudir, dia rasa tak bersalah sebab dia rasa itu nak bagi dia lebih bekerja. Jadi dia gunakan ni untuk tujuan mencari rezeki. Ada juga lihat pekudir ini sebagai satu benda yang salah kerana dia menyalahi undang-undang dan dia adalah haram di sisi agama. Jadi mengapa dua orang yang berbeza mempunyai perspektif yang berbeza terhadap pekudir yang satu benda yang sama? Ia didasari oleh latar belakang budaya yang berbeza yang membentuk belief system seseorang itu. Okey. Jadi pelajar boleh faham setakat ni, ada soalan. Jadi setakat ni kita punya perbincangan dan kita buka kepada persoalan jika ada. Silakan pelajar. Kalau ada soalan, silakan. Kalau tak ada, cikgu akan tanya. Kalau tak ada, cikgu akan tanya. Tanya dulu kan cikgu supaya cikgu bertanya pada awak. Kita nak lihatlah kefahaman. Okey, kalau tak ada cikgu nak tanya kepada sini yang cikgu tak pernah tanya sekali. Yang guna nombor ni, matrik S58592. S58592, siapa di talian? Ya, saya cikgu. Boleh tahu siapa nama? Azira. Okey, Azira, nanti tukar gunakan nama boleh? Boleh. Okey, Azira, apa yang awak faham berkaitan dengan previous drug experience yang mempengaruhi seseorang dan kesan terhadap dadah pada seseorang? Previous drug experience. Silakan. Apa yang saya faham, Apa yang awak faham? Dia belajar, cikgu menanti jawapan awak. macam yang cikgu kata tadi, previous drug experience ni macam seseorang tu dia pernah mengambil bahan, jadi kesan tu dia macam apa? Yang lain tengok nota okey, cikgu saya kurang pasti. Okey, apa yang pasti bagi awak? Maksudnya tadi yang cikgu kata tu kan previous drug experience tu kan seseorang tu dia pernah mengambil bahan, jadi bila dia mengambil bahan yang lain dia akan macam orang yang ambil rokok, bila orang yang mengambil rokok dia bergantung kepada rokok dan itu menyebabkan hormon dopamin diremeskan dengan kadar yang luar daripada normal. Jadi bila dia tak bergantung kepada bahan ataupun rokok tu, emosi dia akan mudah terganggu. Contoh dia mudah marah sebab otak dia dah mengecut. Okey, siapa nak bantu ni kurang tepat penjelasan tu kurang tepat. Kita dengar daripada Kila Azam. Kila Azam ada di talian? Okey, Kila, apa yang awak faham sebenarnya berkaitan dengan the psychological state yang berkaitan dengan previous drug experience ni? Apa yang saya faham, contoh kan seseorang tu dia gunakan satu bahan tu, contoh macam morfin, benda tu berikan dia keseronokan. Jadi dia guna lagi benda tu. Sebab dia dah tahu benda tu berikan dia keseronokan. Soalnya macam tu kan. Dia dah pernah cuba dadah. Kata dia guna morfin kan. Dia tahu kesan dadah morfin tu berkesan. Jadi dia akan guna lagi lah dadah tu lagi. Sebab dia ada pengalaman lepas. Itu maksud dia. Okay, terima kasih. Maksud kita dengar daripada Syamimi. Syamimi ada di talian, Syamimi? Maaf. Ya, Syamimi. Okay, Syamimi boleh jelas suara cikgu?
Dengar. Okey, Syamimi, apa yang Syamimi faham berkaitan dengan expectation pula? Expectation macam kalau seseorang tu dia contohlah kalau dia ambil ubat, dia expect ubat tu boleh beri kesihatan kepada dia, jadi tak pening ke macam tu, dia kesan ubat tu jadi tinggilah kepada dia macam tu. Tu apa yang saya faham. Maksudnya kalau kita expectation terhadap substance tu memberi kesan kepada kita, dia akan lebih memberi kesan daripada so dua orang satu expectation dia terhadap satu dadah tu rasa dia tak beri kesan apa-apa pun. Kita lagi seorang kata tak, kalau kita ambil contoh kita ambil ganja ni, kalau kita ambil ganja ni akan beri kesan high. So rasa tak ada lah, mana ada. Jadi bila dia mengambil ganja tu terhadap dua orang tu, dia akan beri kesan lebih kepada mereka yang punya expectation yang tinggi terhadap ganja tadi tu. Yang tadi yang rasa kurang tu dia beri kesan tapi kurang. Sebab expectation tu mempengaruhi seseorang itu. Dia boleh memberi kesan tau terhadap kesan dadah tu terhadap seseorang itu. Okey, itu maksudnya. Okey, next kita pergi kepada lelaki pula lah Kita pergi kepada Muhammad. Muhammad ni ada nama? Muhammad? Ya, saya. Ya, Muhammad nama penuh apa? Muhammad je. Muhammad Nur Iqmal. Okey, Muhammad. Apa the psychological state dalam kategori mood yang boleh beri kesan dadah tu? Maksudnya. Okey, apa yang saya faham dalam kategori mood ni adalah seseorang tu mengambil dadah bergantung pada mood dia ketika itu. Contoh bila seseorang tu letih, dia akan mengambil kafein untuk menghilangkan rasa letih dan juga untuk menambahkan tenaga individu tersebut. Okay, mood lah. Dia bergantung pada mood seseorang itu. Okay, mood. Kalau mood itu pun memberi kesan kepada seorang. Contohnya kalau orang tu rasa bimbang, okay, dia ambil dadah jenis antidepressant. Jadi mood tu mempengaruhi seseorang itu mengambil dadah tersebut. Okay. Dan kita nak dengar pula daripada Nur Arina. Nur Arina binti Muhammad Nur Arina ada di talian? Tadi kita dengar Khairunisa. Khairunisa ada di talian? Khairunisa? Khairunisa ada di talian? Ada juga. Kita nak dengar lelaki lah pula. Kita dengar ni lah pada Alif lah. Alif Najmi. Alif Najmi ada di talian? Alif Najmi. Ada ke? Okey Alif, apa yang Alif faham berkaitan dengan TAS? Okey, apa yang faham daripada TAS ni, tekanan dalam hidup dia tu buat dia ambil dadah dan dia memberi kesan pada seseorang. Contoh dia, kalau student malam tu dia buat assignment, tapi masa dia tu ada lebih kurang seminggu lagi. Jadi pelajar tu dia lebih berjaga-jaga. Tapi kalau assignment tu nak kena hantar esok, membuatkan mereka tu ambil contoh minum kopi secara berlebihan yang memberi kesan kepada student tu lah. Serta saya tugasan dalam kehidupan dia juga mempengaruhi seseorang itu untuk mengambil dadah. Okey, terima kasih. So kita pergi yang terakhir, kita nak tengok siapa lagi ni Cikgu nak dengar sini, Wan Nur Hazimah. Wan Nur Hazimah ada di talian? Wan Nur Hazimah. Wan Nur Hazimah, bagaimana persekitaran sosial atau budaya boleh mempengaruhi seseorang itu mengambil dadah atau kesan terhadap seseorang itu mengambil dadah? So, kalau macam alkohol kan, macam seseorang yang dia ada dua pandangan. Contoh seseorang ni anggap alkohol ni benda yang haram dalam agama dia. Tapi seorang lagi anggap alkohol ni sebagai minuman yang suci. Jadi berdasarkan perbezaan pendapat tu,
disebabkan oleh bagaimana cara seseorang tu dibesarkan atau dipengaruhi oleh budaya. Budaya tu antara salah satu yang pembentuk budaya adalah agama tadi tu lah. Agama yang boleh mempengaruhi seseorang itu mengambil dadah tersebut. Okey. So, cikgu buka kepada soalan, silakan kalau ada. Silakan pelajar kalau ada soalan. Okay, tak ada soalan So, baik pelajar. Cikgu mohon satu untuk kita punya, insyaAllah hari Rabu ni kita akan ada Okey, so hari Rabu nanti kita akan ada moderator, Khairunisa sebagai moderator kan. Jadi cikgu harap awak buka video awak, buka awak punya kamera ni supaya nampak, supaya kita meraihkan kita punya penceramah. Jadi Wan kena ingat kepada kawan-kawan supaya nanti masa ceramah tu berlangsung, insyaAllah hari Rabu ni 2 hingga 4 tu supaya buka kamera. Buka kamera lah supaya dia nampak kita aktif. Baik. Okay, pelajar-pelajar standby lah. Janganlah macam pakai yang tak betul kan, pakai elok lah. Jadi kita nak raikan lah kita punya penceramah tu. Okay, so sebelum kita tamatkan kita punya ni, ada lagi tak soalan? Silakan kalau ada. Rahim nak tanya apa-apa kan? So pelajar kalau tak ada kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan dengan tajuk yang baru. Jadi pelajar boleh standby tajuk, kalau kita kat sini, pelajar boleh baca dulu tajuk model kita dah masuk model. Minggu depan, minggu ke berapa pelajar? Wan kalau kita check kalender minggu kita dah masuk minggu ke berapa? Minggu depan? Minggu ke-7. Maksudnya minggu ke-7 kan? Lepas tu cuti cuti mid semester kan? Kita cuti mid semester rasanya 28 hari bulan ni 28 hari bulan 11. 28 bulan 11 bila kejap cikgu tengok kalender. Another next week. Okay. Okay, maknanya minggu depan kita masih ada kelas lagi lah So 28 ni cuti mid semester betul? Kita semester break lah kita panggil So lepas semester break ni, insyaAllah kita akan ada, you kena hantar you punya assignment. Okay, dan juga jangan lupa kita akan ada midterm Nanti cikgu akan tengok balik midterm dan cikgu akan maklukan. Jadi awak baca apa nota-nota yang kira kita, apa yang kita telah study So insyaAllah minggu depan kita akan masuk sikit berkaitan dengan model of substance abuse counselling. Pelajar boleh baca dulu. So kalau tak ada apa-apa, ada soalan? Midterm macam mana tu cikgu? Midterm kita akan buat multiple choice lah. Kita akan buat ABC lah, multiple choice. Kita akan masuk dalam e-learn, hanya pelajar buka dalam 1 jam tu. Jadi pelajar pastikan kena ada connection internet lah. Di dalam 1 jam tu ada 40 soalan insyaAllah. 40 soalan, jadi pelajar jawab dalam masa 1 jam. Okay? InsyaAllah. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada cikgu. Okay, kalau tak ada kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul as. InsyaAllah kita jumpa minggu depan